Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang syarikat berhad. Syarikat berhad ni adalah entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat berhad ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti perniagaan. Keanggotaan syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan juga pemegang saham. Ahli lembaga pengarah yang paling kanan dilantik sebagai pengarah urusan syarikat, dan ahli lembaga pengarah yang lain adalah terdiri daripada pengarah eksekutif yang menetapkan polisi dan membuat keputusan syarikat. Pemegang saham pula adalah pihak yang memegang kepentingan dalam bentuk milikan saham. Sebab syarikat ni mereka mengumpulkan modal melalui terbitan saham. Antara hak pemegang saham dalam sesebuah syarikat, maknanya orang yang dah beli saham syarikat tadi, di mana saham duit yang disumbangkan itu menjadi modal dalam syarikat tersebut. Jadi hak mereka ialah yang pertama, mengundi dalam mesyuarat agung tahunan syarikat. Mendengar, mereka berhak mendengar dan memberi pendapat tentang laporan tahunan aktiviti dan juga laporan kewangan syarikat. Pemegang saham juga berhak mempersoalkan polisi syarikat jika perlu. Berhak mengundi atau meluluskan ataupun menolak setiap cadangan yang dibawa oleh ahli lembaga pengarah. Mengundi untuk melantik ahli lembaga pengarah. Walaupun tadi kita tahu lembaga pengarah itu antara orang yang terbesar dalam sesebuah syarikat, tapi maknanya lantikan mereka adalah dilantik oleh pemegang saham melalui undian. Sebenarnya syarikat berhad ni ada dua. Satu, syarikat sendirian berhad, dan yang kedua ialah syarikat awam berhad. Jadi bagi perniagaan yang membuka syarikat sendirian berhad, di hujung nama perniagaan akan tertulis sendirian berhad. Kalau syarikat tu syarikat awam, namanya pun awam, maknanya syarikat ni terbuka kepada orang ramai, boleh membeli sahamnya. Syarikat ni biasanya nama syarikat tu di hujungnya hanya ada perkataan berhad. Contohnya Telekom Malaysia Berhad. Hari ini kita tumpukan dulu kepada syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad. Hari ini kita fokus kepada ni dulu. Syarikat sendirian berhad. Pemegang sahamnya terdiri daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang rapat. Di mana dalam syarikat sendirian berhad ni sekurang-kurangnya mesti ada 2 orang pemegang saham dalam syarikat. Ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Yang pertama, tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, di mana bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara 2 hingga 50 orang sahaja. Tetapi saham syarikat sendirian berhad ini tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Macam mana maju, macam mana besar pun syarikat ini, kalau statusnya sendirian berhad, maknanya tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Dan pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Bagi syarikat sendirian berhad, ianya lebih mudah untuk mendapatkan modal yang besar bagi membiayai operasi syarikat melalui terbitan
saham, dan jika perlu mereka boleh mendapatkan modal tambahan dengan menerbitkan share. Okay, pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat. Jadi di sini maknanya siapa yang pegang saham paling banyak, dialah yang menguasai syarikat. Katalah ada dalam sebuah syarikat sendirian berhad tu, katalah ada 10 orang rakan kongsi. Okey, salah seorang rakan kongsi tu menguasai 60% saham syarikat. Jadi dalam membuat keputusan, walaupun 9 ahli yang lain tu, yang maknanya jumlah saham 9 orang ni 40% saja, mereka bersetuju tentang satu polisi tu, tapi sekiranya yang pemegang saham syarikat terbesar tadi, 60% tu tidak bersetuju, maknanya keputusannya akan berpihak kepada pemegang saham yang terbesar tadi, walaupun dia hanya seorang sahaja. Okey, pemegang saham juga menanggung liability terhad. Okey, ni cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni tentang liability terhad ni, di mana sekiranya kalau syarikat tu muflis, pemegang share hanya kehilangan modal share yang dilaburkan sahaja. Jadi harta peribadi mereka tidak akan digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang syarikat. Okey, ini adalah antara kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad yang ada dalam buku kamu. Okey, kelebihannya modalnya lebih besar kerana dapat dikumpulkan melalui terbitan share. Terbitan share ni sebenarnya perlu juga dilaporkan kepada SSM. Okey, yang keduanya liability-nya terhad. Mana setakat modal yang dilaburkan, dan yang ketiga hal ehwal syarikat dirahsiakan, tak perlu diumumkan kepada orang ramai. Okey, tetapi kekurangannya pula penawaran sharenya terhad setakat kita hanya boleh tawarkan kepada paling ramai pun 50 orang sahaja. Okey, yang kedua kekurangannya pula ialah beban cukai yang tinggi. Maknanya kadar bayaran cukai syarikat adalah tinggi berbanding dengan milikan tunggal. Okay, dan yang ketiga kelemahannya ialah share tidak boleh dipindah milik secara bebas. Kena mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah dahulu. Okey, ini adalah contoh syarikat sendirian berhad. Seperti cikgu katakan tadi, maknanya di hujung nama syarikat ada perkataan sendirian berhad. Okey, sama juga dengan Westlink ni. Okey, ada perkataan sendirian berhad. Okey, soalan ni pernah soalan nama macam ni pernah keluar dalam soalan SPM. Yang meminta pelajar menyatakan jenis milikan. Sebenarnya dah ada dalam soalan tu sendirian berhad, tapi sebab nama perniagaan tu lagi besar, jadi ramai pelajar tak prihatin pada tulisan-tulisan yang kecil. Jadi kalau ada gambar-gambar tu, tolong tengok betul-betul semua yang ada dalam gambar tu. Okey, ni adalah contoh perniagaan bentuk milikan syarikat sendirian berhad. Jadi syarikat sendirian berhad ni liability perniagaannya terhad kepada sumbangan modal sahaja. Sekiranya berlaku kematian seseorang pemegang saham ataupun pemilik syarikat, syarikat tidak akan dibubarkan. Jadi syarikat sendirian berhad ni mempunyai potensi yang besar dalam memajukan dan mengembangkan perniagaan secara meluas. Jadi ini untuk info-info lain tentang syarikat sendirian berhad yang diharapkan dapat membantu kamu memahami tentang syarikat sendirian berhad. Okey, selain daripada itu, syarikat sendirian berhad tiada bebanan dengan tanggungjawab pengurusan dan pengendalian syarikat. Sebab walaupun kita pemegang saham, mungkin kita tak jadi pun ahli lembaga pengarahnya ataupun tidak bertanggungjawab dalam hal-hal
pengurusan syarikat. Kadang ada pekerja. Jadi maknanya tiada bebanan tanggungjawab pengurusan dan pengendalian syarikat. Okey, seterusnya dalam syarikat sendirian berhad juga, tidak perlu mengumumkan laporan keuangan bagi pengetahuan orang ramai. Okey, ni tadi cikgu dah sebut. Cuma cikgu ulang semula. Dalam ayat yang berbeza, yang diharapkan maknanya kamu dapat ingat tentang syarikat sendiri berhad. Okey, ni pun sama. Cikgu bagi info lain untuk menambah ilmu kamu tentang syarikat sendirian berhad. Cikgu dah terangkan tadi, cuma yang ini dalam ayat bentuk lain sebab ramai pelajar kadang-kadang tu susah sangat nak faham tentang syarikat ni. Syarikat sendirian berhad ni adalah satu entiti sah, satu badan yang sah, yang berasingan dan terpisah. Dia terpisah daripada siapa? Maknanya terpisah daripada identiti pemegang saham, pengarah ataupun ahli-ahlinya. Maknanya katakanlah tadi, katakan kita buka syarikat Teguh Jaya Sendirian Berhad. Jadi maknanya syarikat ini adalah entiti yang sah, maknanya Teguh Jaya. Okey, itu adalah entiti yang sah. Dia terpisah pula daripada pemegang saham. Maknanya kalau dia ada kontrak, dia kontraknya atas nama syarikat, bukannya atas nama pemegang saham ataupun pemilik syarikat. Okay, aset syarikat adalah hak milik syarikat sebab dia adalah entiti yang sah tadi. Maknanya kalau dia beli bangunan, okey, bangunan tu adalah atas milik syarikat tersebut. Kalau Teguh Jaya tadi maknanya hak milik syarikat Teguh Jaya Sendirian Berhad. Bukannya hak milik perseorangan. Walaupun tadi mungkin ada antara pemegang share tu dia ada saham yang terbesar, tapi maknanya bukan hak milik pemegang share tersebut. Okey, sama juga jika hutang ataupun liability, syarikat yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Bukannya individu dalam syarikat tu yang memiliki saham tu. Okey, seterusnya dalam syarikat sendirian berhad ini juga konsep berterusan sama seperti perkongsian PLT. Maknanya jika berlaku kematian salah seorang pemegang saham, pengarah ataupun mana-mana ahlinya, syarikat ini tetap terus wujud dan beroperasi seperti biasa. Saham orang yang meninggal dunia ni boleh diserahkan kepada orang lain mengikut apa yang ditulis dalam surat wasiat. Kalau tak ada surat wasiat, maknanya dia akan ikutlah undang-undang. Okey, saham tersebut juga boleh dijual mengikut kehendak waris. Okey, itu antara maklumat ataupun info tentang syarikat sendirian berhad. Okey. Ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ni sehingga tamat. Arigatou gozaimasu.